Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Fadilatul Imam, jawatan kuasa, Akhi Khairuddin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Jadi malam ni kita teruskan pengajian kita dalam memahami persoalan tentang solat. Semoga dengan itu kita dapat melaksanakan solat dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Malam ni bagi siapa yang ada buku muka surat 220 berkenaan dengan soalan, bolehkah saya solat maghrib jamak takhir di belakang imam salatul isya'? Kita nak jamak takhir solat maghrib. Jadi kita singgah ke sebuah masjid dalam safar tu bertepatan dengan masa imam sedang salatul isya'. Jadi sebenarnya kita kena solat isya' ataupun solat maghrib. Kita telah terangkan bahawasanya dalam bab solat jamak takhir, yakni solat maghrib masuk ke isya' ataupun solat zuhur masuk ke asar, sebahagian ulama' mewajibkan kita solat maghrib dahulu baru isya' ataupun wajib solat zuhur dulu baru asar. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, sunnah solat maghrib dulu baru isya'. Tapi kalau kita solat isya' dulu baru maghrib pun dibolehkan. Cuma sebaik-baiknya solat maghrib dulu baru isya'. Itu dalam kes solat jamak takhir. Jadi kalaulah ada orang yang dia nak solat maghrib dulu, berimamkan orang yang solat isya', jadi adakah ia dibolehkan ataupun tidak? Kerana imam solatnya 4 rakaat, sedangkan makmum solatnya 3 rakaat. Baik. Jadi rumusannya begini, berdasarkan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Satu, sah solat sunat belakang orang solat fardu. Okey, kita pergi ke kaedah-kaedah dia ya. Kalau kita solat sunat, kita berimamkan orang yang solat fardu, okey, itu dibolehkan. Contohnya macam mana tuan-tuan sekalian? Contohnya kita telah solat isyak di masjid lain, kemudiannya kita nak jumpa dengan kawan kita di AQS, datang ke AQS, rupanya AQS baru je solat isyak dalam pukul 9 suku malam. Jadi kita dah solat isyak di tempat lain tadi. Sampai sini orang baru salatul isyak, maka kita disunnahkan untuk solat mengikut imam kerana nak mengelakkan fitnah. Tak cantiklah kita duduk di luar sedangkan orang salat. Apalagi elok juga kita salat secara berjemaah. Cuma kita salat itu dengan niat salatul sunnah. Sahaja aku salat sunat mengikut imam, jadi salatlah 4 rakaat sebagaimana imam ya. Itu dibolehkan. Baik. Yang keduanya ialah sah salat fardu sah salat fardu belakang imam yang salat sunat. Itu biasa kita buatnya. Kita datang-datang, orang dah habis salat maghrib dan kita nampak ada orang salat ba'diyah maghrib. Kita pun salat maghrib mengikut orang yang sedang salat sunat. Itu confirm kita semua dah amal begitu. Dan kalau kita yang tengah salat sunat ba'diyah maghrib, tiba-tiba ada orang ikut kita, adakah kita perlu tukar niat menjadi imam ataupun tidak? Jadi dalam bab ini terpulang. Kita nak niat jadi imam pun boleh, kita tak nak niat jadi imam pun boleh. Saya syorkan untuk kita niat menjadi imam ya. Dan menguatkan lafaz takbir. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sah salat fardu di belakang imam salat fardu yang lain asalkan bilangan rakaatnya sama. Imam salat asar, kita salat zuhur sebagai contoh, dibolehkan. Ataupun imam salat isyak, kita salat qada zuhur pun dibolehkan ya. Ataupun kita qada ikut imam salat tunai pun dibolehkan. Ataupun orang yang qada jadi imam pun boleh juga, tidak ada masalah. Yang keempat, sah salat fardu di belakang imam salat fardu meskipun bilangan rakaat imam lebih pendek. Ya, kalau imam tu solatnya lebih pendek, dia salat fardu, contohnya dia salat fardu subuh.
Kita pula bangun-bangun subuh tu baru teringat kita belum solat isyak semalam. Nauzubillah min zalik. Contoh ya. Kita bangun-bangun, kita terlupa yang kita baru teringat kita belum lagi solat isyak semalam. Katakanlah ini di rumah lah. Katakanlah kita ni dalam safar yang lama, panjang. Kemudian kita sampai rumah tu ingatkan nak solat isyak. Tapi kita terlupa nak solat isyak. Bangun-bangun dah pukul 6 suku. Ini contoh ya, bukan kita nak jadi macam tu. Jadi bila bangun 6 suku tu, kita bangun-bangun bersiap, kita nampak anak kita sedang mengerjakan solat subuh. Sedangkan kita belum lagi solatul isyak. Maka boleh kita solat isyak 4 rakaat, mengikut imam, solat subuh 2 rakaat. Tidak ada masalah ya. Dalam kes doa kunut, kalau imam baca doa kunut, kita boleh ikut je doa kunut tersebut. Dan berkenaan dengan soalan tadi, boleh tak kalau kita nak salat maghrib jamak takhir mengikut imam salatul isyak? Maknanya rakaat kita ni makmum ni lebih sedikit daripada rakaat imam. Imam 4, kita 3. Boleh atau tidak? Jawapannya dibolehkan, tidak ada masalah ya. Dan setelah imam bangun rakaat yang keempat, kita pun berhenti untuk tahiyat akhir. Kita 3 rakaat kan? 3 rakaat. Bila imam bangun rakaat keempat, kita duduk untuk tahiyat akhir. Dan kita diberi pilihan. Sama ada kita niat mufarakah terus daripada imam, kita baca tasyahud, habis kita bagi salam. Ataupun yang kedua, kita niat mufarakah daripada imam, tapi kita duduk tasyahud dalam tempoh yang lama, habis saja selawat Ibrahimiyah, kita bacalah doa sebanyak-banyaknya, sampailah imam duduk tasyahud, kemudiannya kita pun memberikan salam bersama dengan imam. Tapi dengan syarat, jangan berdiam diri. Kita kena penuhkan dengan membaca sebanyak-banyaknya doa pada masa tersebut. Okey. Itu saya bentam begitu. Kita buka perbincangan dulu. Kod-kod ada yang tak jelas di mana-mana. Kita solat sunat. Oh, kita solat sunat maghrib. Kita nak baca kod atau perlahan? Okey. Terima kasih banyak, Abang. Kalau kita solat sunat maghrib, kemudiannya ada orang ikut kita nak baca kuat ataupun perlahan, dia kalau kita ikut mazhab Syafi'i, baca perlahan lah. Tapi kalau kita nak ikut cara Hambali baca kuat. So saya cadangkan kalau di masjid, mana-mana masjid, kita baca perlahan je lah. Tak perlu baca kuat, tapi kita kuatkan takbir je. Okey, tapi kalau di AQS ni, terpulanglah kita nak baca kuat pun boleh, kita nak baca perlahan pun boleh. Sekurang-kurangnya di sini tidak adalah timbul fitnah dan ia pengamalan masing-masing. Tidak ada masalah pun. Dan mazhab Syafi'i pun bukanlah dia kata tak boleh baca kuat, cuma tidak disunnahkan membaca kuat dalam salat rawatib malam. Manakala mazhab Hambali dia kata dalam salat malam ni sebarang salat sunat malam termasuk rawatib disunnahkan baca kuat. Allah Alam. Termasuk witir dan tahajud. Mazhab Syafi'i witir tahajud baca kuat. Cuma rawatib je baca perlahan. Okay. Contohnya kita salat ba'diyah isyak kan 2 rakaat. Kalau ikut mazhab Syafi'i 2 rakaat tu baca perlahan. Tapi kemudiannya kita bangun lagi 2 rakaat berikutnya, ia bukan rawatib dah. Maka kita eloknya kita baca sedikit kuat. Tapi bukanlah kuat sebagaimana imam tu ya. Kuat maknanya kedengaran. Kalau saya duduk sini, akhirnya tuan-tuan boleh dengar lah bacaan saya sayup-sayup tu. Okey. Rakaat kedua. Kalau ikut jumhur ulama, kalau kita sempat masuk rukuk rakaat kedua. Okey, bila kita sempat masuk rukuk rakaat kedua pandai lewat, maka dikira Jumaat. Jadi kena salat 2 rakaat sahaja. Tapi kalau kita masuk tu kita imam dah iktidal. Rakaat yang kedua ya, rakaat yang kedua tu masa-masa imam dah iktidal, maka salat itu kena salat 4 rakaat. Cuma niat tu terpulang. Jadi dalam bab ini ulama tak kisah sangat. Nak niat salat Jumaat pun boleh, nak niat salat Zuhur pun boleh. Ada ulama kata kena niat salat Zuhur lah sebab kita memang dah dikira Zuhur.
Tapi ada ulama kata niat solat Jumaat lah, tapi kena solat 4 rakaat. Jadi dalam bab ini saya nampak ulama dia tidak dia ada perbezaan pendapat. Kita nak niat solat Jumaat pun boleh, kita nak niat solat Zuhur pun boleh. Contohlah, kita ingatkan rakaat pertama. Imam iktidal tu rakaat pertama, kita takbir, tengok-tengok dah rakaat akhir dah. Tapi macam mana kita dah niat solat Jumaat tadi? Tak apa, ia dikira, tak ada masalah pun. Cuma kena tambah 4 rakaat. Berbeza dengan Hanafi, bagi Hanafi, tak kira lah kita dapat bila pun. Hatta kita masuk dalam solat Jumaat, imam tengah tahiyat akhir sekalipun, kita pun duduk tahiyat akhir dengan imam, kita hanya tambah 2 rakaat. Itu Hanafi. Tapi jumhur ulama kata tak boleh, kena jadi zuhur dah. Allah Allah. Boleh? Dia yang agak ketat sikit sebenarnya bab terlewat ni solat jenazah. Solat jenazah ni setiap takbir mewakili rakaat. Gitu. Takbir pertama seperti hukumnya rakaat pertama. Takbir kedua hukumnya seperti rakaat kedua. Artinya contohlah kita solat jenazah ikut imam ni kan. Kita takbir mula-mula, imam laju, imam dah takbir yang kedua. Kita belum takbir kedua lagi. Bila kita nak takbir kedua, imam dah takbir yang ketiga. Jadi macam mana kita dah terlepas? Jawabnya kita dianggap ketinggalan 1 kali takbir. Jadi tak boleh kita nak kejar-kejar imam. Kita pun kejar cepat-cepat imam balik. Tak boleh. Bila kita terlepas 1 kali takbir, bererti kita kena qada balik takbir tadi. Habis saja imam bagi salam, tambah 1 lagi takbir. Cuma kalau nak selamat, kita dah tak pandai, kita nak kena cover juga kesalahan kita tu, kita takbir tanpa mengangkat tangan. Itu cara cover je lah. Padahal kita memang kena tambah 1 lagi takbir. Okey, Allah Allah. Seterusnya ialah terus memberikan tazkirah selepas solat sebelum berwirid. Boleh ke kita habis saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun-bangun dan terus kita memberikan tazkirah? Adakah ia dibolehkan ataupun tidak? Sebenarnya ada satu soalan yang menarik hari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu benda yang menarik, ada satu soalan yang diajukan kepada saya. Soalan orang ni pun kita nak kena faham. Adakah orang tu dia memahami isu tersebut dengan baik ataupun dia silap faham? Kadang-kadang orang silap faham. Dia dengar orang mengajar, dia pun buat kesimpulan dia, padahal ustaz tu maksudkan yang lain, dia faham lain. Itu bahaya juga. Jadi dia tanya, ada seorang ustaz yang kata tak boleh solat sunat lepas solat Jumaat. Saya terkejut, ustaz mana yang mengajar tak boleh solat sunat lepas Jumaat? Ini pelik. Tak ada seorang pun ulama yang kata demikian. Katanya Ustaz Muhib kata begitu. Saya lagi pelik, betul ke Ustaz Muhib kata macam tu? Saya minta link untuk saya dengar video dia. Jadi tak boleh saya dengar tu terus saya hukum, ini bukan orang alim, dia terkeliru dengan keilmuan dia, apa tak boleh. Kita kena dengar dulu. Sebagaimana Ustaz Amran hari tu kan sembang pasal sabar tu kan. Saya memang agak terkejut. Ramai orang saya sembang, kita post tadi tanya ramai orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian ilmu yang baru. Jadi tak apa, itu isu lain. Jadi saya pun minta link tersebut. Dia bagi link Ustaz Muhib. Rupanya kata Ustaz Muhib, menjadi satu kesalahan apabila seseorang itu habis saja solat Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun solat sunat. Katanya itu tidak menepati sunnah. Betul lah apa yang Ustaz Muhib kata, tak menepati sunnah kerana tidak berzikir dahulu. Dan memang sangat ramai orang sebenarnya habis salam terus bangun. Bukan solat Jumaat je, dalam solat lain pun sama. Cuma dalam solat Jumaat ketara sebab orang ramai. Kita nampak ramai orang, habis salam je terus bangun. Kita pun nak pegang tak boleh, ramai sangat orang kan. Kita nak pegang macam mana? Sepatutnya semalas-malas orang habis saja bagi salam, Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, bangun. Ataupun kerana kita ada kerja, okey bangunlah lepas tu. Tapi kena zikir sikit. Ni baru je bagi salam terus bangun. Jadi betul apa yang Ustaz Muhib sebut, bahawa salah ataupun tidak menepati sunnah terus bangun tanpa zikir. Samalah dengan isu ni. Habis salam dia terus bangun menyandar ke belakang. Padahal sikit je, lepas tu bangunlah menyandar di belakang. Okey. Tapi kalaulah imam tu ada satu benda yang penting untuk dia sampaikan selepas solat,
boleh tak dia bagi salam terus bangun untuk menyampaikan maklumat penting tersebut, ilmu ataupun tazkirah itu. Contohnya dia nak bagi tahu orang, jangan balik lagi, sabar dulu. Istighfar dulu sikit, batin sikit, kemudian geraklah balik. Contohnya lah. Adakah ia dibolehkan ataupun tidak? Maka pertamanya tuan-tuan sekalian, nombor satu, sebenarnya tidak timbul isu manakah lebih penting antara ilmu dengan ibadah. Kalau orang tanya mana lebih penting menuntut ilmu ke beribadah, sebenarnya soalan itu tak wajar untuk timbul kerana kedua-duanya perlu dilakukan oleh kita. Ilmu itu ialah sumber kepada ibadah itu sendiri. Jadi macam mana boleh kita nak bandingkan antara ilmu dengan ibadah? Ia satu perbandingan yang tak sesuai. Kerana kedua-duanya perlu kita ambil. Kecuali kalau dia spesifikkan soalan, mana lebih utama, solat maghrib dulu ke, solat tahiyatul masjid ataupun kuliah maghrib contohnya. Itu logiklah dia kes yang special, khusus. Yang keduanya ialah kalau kita nak bandingkan antara ilmu dengan ibadah khususiyah seperti salat sunat, tasbih dan doa, mana lebih utama? Maka jawabnya menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunat. Dan sebenarnya kata ulama, tak timbul isu juga antara ilmu dengan salat sunat kerana ilmu tu wajib dituntut. Tapi adalah ilmu yang tak wajib. Secara umumnya ilmu ialah satu benda yang wajib dituntut. Salat sunat tu benda sunat. Benda yang wajib dan sunat tidak boleh dibandingkan sebenarnya. Tapi ala kullin, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang berilmu tidak akan meninggalkan ibadah. Orang beribadah mesti menuntut ilmu. Jadi pelik kalau orang tu bangun pada malam hari, dia tuntut ilmu je, dia tak nak beribadah. Itu pelik. Tapi kalau dia beribadah saja tak tuntut ilmu tu okeylah. Tak ada masalah. Tapi ni dia bangun, dia tuntut ilmu je sampai subuh, dia langsung tak salat sunat walaupun 2 rakaat. Itu pelik. Saya yakin ilmuwan-ilmuwan kita di Malaysia ni, tok-tok guru kita insya-Allah yang jenis tak tidur malam ni, ada jenis yang tak tidur malam, mereka insya-Allah akan salat juga walaupun sedikit. Kemudiannya fokus kepada ilmu, ya. Seperti Maulana Asri, saya dengar dia memang jenis tak tidur malam. Saya yakin beliau akan salat juga macam mana pun. Cuma tumpuan lepas tu kepada ilmu. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah mengkritik muridnya yang bangun menuntut ilmu sampai subuh. Dia kata, adakah logik orang yang berilmu tetapi tidak ibadah? Adakah logik begitu? Jadi sepatutnya kena kedua-duanya ambil. Cuma dominan yang mana? Asasnya kena ambil dominan sahaja yang mana. Baik, seperti orang yang mengajar di syarikat-syarikat pada waktu zuhur sebagai contoh. Jadi tak tepatlah kalau dia mengajar sampai 1.50, kemudiannya terus bangun untuk salat zuhur, dia meninggalkan ibadah qabliyah zuhur tu. Itu tidak tepat. Kemudian apa lagi kalau dia tak buat salat ba'da zuhur, lagilah tak tepat. Jadi sepatutnya berhentilah 1.40. Kemudiannya salat 2 rakaat paling kurang, kalau boleh 4 rakaat. Kemudian salatul zuhur. Jadi kedua-duanya perlu diambil. Yang keempat, Nabi SAW sendiri pernah terus memberikan tazkirah ilmiah selesai salat sebelum berwuduk. Pernah Nabi buat demikian. Ya. Contohnya, satu ketika, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, falamma qada as-salah, aqbala alaina biwajhihi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan kami satu hari, habis saja salat Nabi pun terus berpaling dan Nabi pun berkata, faqal ayyuhan nas inni imamakum. Wahai sahabat-sahabat sekalian, saya ni imam. Maka jangan potong saya masa rukuk, masa sujud, masa berdiri dan juga masa selesai solat. Jangan potong. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Saya ni nampak benda di depan dan di belakang saya nampak. Summa qal, kemudian Nabi berkata, demi jiwa Muhammad di tangannya azza wajal, sekiranya kamu tahu apa yang saya lihat, pasti kamu akan banyak menangis. Pasti kamu akan kurangkan ketawa dan banyak menangis. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apa yang Rasulullah lihat? Qal ra'aitul jannata wan nar, saya lihat syurga dan juga neraka. Kerana penting Nabi nak sampaikan, sebab ada sahabat yang dia tersilap, dia potong Nabi dalam solat. Nabi tahu, Nabi nampak dari belakang, itu mukjizat Nabi. Jadi Nabi kena sampaikan terus, sebab benda tu penting. Yang takut-takut Nabi lambat, sahabat tu dah balik dah ke rumah, kerana sahabat tu pun ada urusan lain. Tak sempat Nabi nak bagi tazkirah, kawan tu dah tak ada dah. Maka Nabi terus bangun, Nabi terus sampaikan tazkirah, dan mungkin lepas itu baru Nabi membaca wirid. Okay, itu yang pertama.
Yang kedua daripada Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, kata beliau, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama kanat minal lailah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat subuh di Hudaybiyah pada malam gelap selepas hujan. Selesai saja salat, baginda terus berpaling dan Rasulullah terus sampaikan tazkirah, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Adakah anda semua tahu apa yang Tuhan kamu katakan? Sahabat pun kata, "Allah wa rasuluhu alam," sekian-sekian ceritanya. Jadi terus Nabi memberikan tazkirah, maka artinya boleh sekiranya benda tu penting. Contohnya, habis saja bagi salam terus bangun, tuan-tuan sekalian, tolonglah jangan gerak lagi, istighfar dulu, baca dulu Allahumma antas salam, kemudian tuan-tuan nak gerak pun geraklah. Tapi jangan terus bangun. Contohnya lah, kita cepat-cepat. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Dan apa-apa sajalah yang lain. Jadi kata Syekh Ibn Utsaimin radhiyallahu an, menuntut ilmu lebih utama berbanding ibadah. Okey, sekian-sekian. Inilah kata Imam Ahmad bin Hanbal, tiada yang setanding dengan ilmu bagi sesiapa yang ikhlas dalam niatnya. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat rawatib, salat witir, qiyamul lail dan lain-lain. Kata Imam Ahmad, menghabiskan masa malam untuk menuntut ilmu lebih saya sukai berbanding solat sepanjang malam. Artinya betul dah tu. Ilmuwan-ilmuwan kita, tok-tok kita seperti saya sebutkan tadi Maulana Asri, habiskan masa dengan ilmu je memanjang sampai subuh, itu betul. Cuma mereka, saya yakin mesti mereka solat walaupun sedikit. Paling kurang dalam 20 minit ke, okeylah tu. Yang lainnya ilmu. Sebab ilmu mereka lebih kita dambakan berbanding ibadah mereka. Yang penting mereka tak tinggal langsung ibadah-ibadah yang penting tersebut. Menuntut ilmu itu sendiri ibadah, kata Ibn Utsaimin. Jadi kalau kita tanyakan mana lebih utama antara ibadah dengan menuntut ilmu, itu tidak tepat. Kerana menuntut ilmu itu sendiri merupakan ibadah. Jadi itu yang beliau sebutkan. Jadi artinya menyampaikan ilmu kepada jemaah tanpa sempat berwirid dibenarkan jika kita perlu menyampaikan segera. Tapi kalau boleh kita tangguhkan, kita zikir dulu sedikit, barulah kita sampaikan maklumat tersebut. Okay. Okay, ada soalan dulu tuan-tuan? Kita nak ambil dah buku 2 ni sebenarnya. Okey. Tapi kenapa solat subuh kalau kita terlewat baru kita, kenapa tak kita kalau kita tak dengar khutbah tu ganti tu dia bukanlah ganti daripada sudut sama hukum dengan solat. Jadi dia ganti tu, dia ganti, kita nak kata ganti macam mana secara maknawinya. Payah maknawinya apa dia nak sebut. Dia bukanlah hukum sama. Sebab contohnya khutbah, dia apa beza dengan solat? Kita boleh tengok kanan kiri sebagai contoh. Kita tidak menghadap kiblat. Jadi dia ada tetap ada perbezaan. Jadi tak timbul isu kalau kita tak dengar khutbah, maka kalau macam tu orang yang tak dengar khutbah dia tidur sepanjang khutbah ataupun dia datang-datang khutbah dah habis, dia kena tambah 2 rakaat lah kiranya. Dia sempat 2 rakaat mula-mula Jumaat dengan imam, kena tambah lagi lah 2 rakaat. Tidak begitu. Kerana khutbah benda lain, solat tu benda lain. Wallahualam. Baik, terima kasih. Okay, ada soalan lain? Haji. Ahlan. Okay, kata anda kita teruskan lagi. Waktu salatul witir, kita ada bincang dah rasanya sebelum ni. Salat witir ni masuk selepas salat isyak. Kita ada bincang dah tapi kita tengok balik. Salat witir masuk selepas selesai salatul isyak. Bukannya apabila masuk waktu isyak. Okey, itu jelas Saya ulang balik, salat witir masuk setelah kita salat isyak. Bukannya apabila masuk waktu isyak. Yang kedua sama juga dengan salat tarawih. Salat tarawih boleh dikerjakan apabila kita salat isyak. Bukannya mesti masuk waktu isyak baru boleh kita salat tarawih. Berarti orang yang musafir, dia dah habis salat isyak pada pukul 8 malam, dia boleh terus untuk salat tarawih ataupun salatul witir dibolehkan. Okey, jadi
Tapi kalau isyak dah masuk, pukul 10 malam dia belum lagi solat tarawih, dia belum lagi solat isyak, maka tidak dibenarkan untuk salatul witir. Walaupun dah lama dah masuk isyak, dekat 2 jam dah. Tapi dia belum lagi salatul isyak, maka tidak boleh untuk salatul witir. Itu kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, fi jam'il isya'i wal maghribi yusalli al-faridataini summa sunnatal maghrib summa sunnatal isya summa al-witir. Dalam kes solat jamak isyak dan maghrib, kita solat maghrib dan isyak terlebih dahulu. Kemudiannya kita boleh solat ba'diyah maghrib, kita boleh solat ba'diyah isyak, kita boleh solatul witir. Walaupun habis solat witir tu baru masuk isyak, boleh, tidak ada masalah. Okey. Kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi, saya nak tengok poin tu je. Mana? Wa yutiru qabla dukhuli waqti saniyah. Dan boleh kita salatul witir sebelum masuknya waktu isyak. Yang penting kita telah mengerjakan salatul isyak, ya. Mazhab Maliki sahaja yang berbeza, yang mana mazhab Maliki kata mesti masuk waktu isyak dahulu. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, wa zahaba al-Malikiyyah ila anna awwala waqti salatil witr min ba'di salatil isya'i sahihah wa maghibish syafaq. Malikiyah menyatakan awal salat witir ialah selepas salat isyak dan selepas hilang cahaya merah di kaki langit. Hilang cahaya merah tu barulah masuk waktu isyak. Jadi mesti masuk isyak dulu, dan lepas salat isyak barulah boleh salatul witir. Mereka menyatakan faman qaddama al-isya'a fi jam'i at-taqdim fa innahu la yusalli al-witr illa ba'da maghibi syafaq. Siapa yang solat isyak jamak takdim pada waktu maghrib, mereka tidak boleh salatul witir selagi mana waktu isyak belum masuk. Jadi dalam bab ini kita amal pandangan mazhab kita Syafi'i dan Hanbali, bahawasanya boleh salatul witir selepas salatul isyak meskipun belum lagi masuk waktu isyak. Kaedah dia begitu, ya. Okay. Seterusnya adalah sebelum masuk yang ni dia berbelit sikit. Okey, tak apa. Susunan solat rawatib dalam salatul jamak. Jadi macam mana sebenarnya boleh tak boleh kita solat rawatib kalau kita ni musafir, tuan-tuan sekalian? Okey, inilah saya nak rumuskan terus je. Okey, buku ni biar dulu. Dalam kes solat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah bagi orang musafir. Yang confirm solat sunat subuh, solat sunat witir, solat tahajud, musafir digalakkan untuk melaksanakan tiga jenis solat ini. Okey, satu. Yang kedua, sebarang solat sunat yang lain yang tak ada kaitan dengan solat fardu dibolehkan untuk kita buat. Contohnya kita musafir. Kita musafir dari Sungai Buloh, Paya Jaras, kita nak pergi ke Melaka. Singgah di masjid sampai di hotel pada pukul 10 pagi. 10 pagi sampai hotel. Boleh ke? Homestay lah, homestay. Hotel pukul 12.30 hari kan. Homestay 10 pagi, boleh tak kita nak solat duha di homestay tu? Boleh, tak ada masalah. Solat duha, solat sunat, apa-apalah yang kita nak buat. Solat, solat tahajud, ataupun solat istikharah, atau salatul taubah. Itu semua boleh dilaksanakan. Yang orang nak bincangnya solat rawatib. Solat lain semua boleh. Okey, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, boleh tak boleh kita solat rawatib? Dalam bab ini ada 3 pendapat ulama'. Pendapat yang pertama ialah boleh. Itu mazhab Syafi'i. Boleh solat rawatib meskipun kita solat qasar dan jamak. Jadi kita solat maghrib 3 rakaat, kita solat isyak 2 rakaat. Lepas tu kita pun bangun untuk solat ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isyak. Itu mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, dalam kes solat jamak isyak dengan maghrib, dia kata apa dia? Kita solat maghrib dan isyak dahulu, kemudian solat ba'diyah maghrib, kemudian solat ba'diyah isyak. Dia sebenarnya tak panggil ba'diyah, cuma nak mudah aja. Kita salat sunat maghrib, kita salat sunat isyak, kemudiannya salatul witir. Maknanya boleh buat. Itu kalau maghrib dan isyak. Saya ulang balik Maghrib, isyak dulu.
Habis isyak 2 rakaat, solat sunat maghrib 2, solat sunat isyak 2, dan kalau kita rasa kita penat musafir ni, terus kita salatul witir 1 ataupun 3 rakaat. Siapa yang musafir buat 3 rakaat witir ni hebatlah. Tapi Hanafi mesti 3. Hanafi wajib 3. Itu minimum. Zuhairi 1 aja. Iman tak kuat tuan-tuan. Tak macam Din lah. Kalau salat zuhur pula macam mana? Kalau salat zuhur yang tepatnya ialah kita salat qabliyah zuhur dulu 2 rakaat. Barulah salat zuhur. Barulah salat asar. Kemudiannya salat ba'diyah zuhur. Salat qabliyah asar. Okay, saya ulang balik Ini zuhur dan asar. Mula-mula kita salat qabliyah zuhur dulu. 2 ataupun 4 rakaat. Kemudiannya salat zuhur 2. Salat asar 2. Salat ba'diyah zuhur 2. Dan bolehlah siapa yang kaki solat antara azan dengan iqamah asar untuk solat sunat sebelum asar pula 2 rakaat. Jadi berapa tu? 2, 2, 2, 6, 8, 10. Kalau buat qabliyah 4, 12. Jadi boleh mengikut mazhabul Syafi'i. Pandangan kedua khususnya Hambali tak boleh. Inilah pandangan bin Baz, pandangan bin Utsaimin, tak boleh. Dan inilah pandangan yang lebih tepat, pandangan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah musafir dan habis saja solat zuhur dan asar kot. Ataupun habis solat zuhur dan maghrib dan isyak, saya tak pasti yang mana. Dia bunyi bising belakang. Dia masa tu mungkin sibuk berzikir kot. Jadi dia bunyi bising. Dia tanya anak murid dia, apa bunyi bising-bising tu? Orang bangun solat sunat rawatib. Kalau nak solat rawatib, baik aku solat tadi 4 rakaat, dia kata. Kita dah lah buat qasar dah 2-2, tiba-tiba bangun rawatib. Daripada kita sibuk rawatib, baik aku solat zuhur 4, solat asar 4. Dah kita pendekkan ni, kenapa menyebut diri dengan solat rawatib lagi? Jadi itulah pandangan Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain-lain. Tak boleh. Bila kita dah qasar, kita tak dibenarkan untuk solat rawatib. Musafir tak dibenarkan. Tapi bila kita dah sampai di kampung, tak timbul isu. Sebab kita digalakkan untuk solat di masjid atau di surau. Ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan dan balik daripada perjalanan, ataupun orang pergi melancong tu, dia tak ada masa berehat tu, itulah tak perlu salat rawatib. Tuan-tuan pegang yang mana? Yang kedua. Senang sikit kan? Saya ambil pandangan yang ketiga lah saya. Ada satu lagi pandangan, iaitu sesiapa yang salat qasar tidak digalakkan untuk salat rawatib. Bukan tak boleh, tak digalakkan untuk salat rawatib. Tapi kalau kita tidak qasar, kita salat penuh, maka dibenarkan untuk salat rawatib. Macam mana kita musafir dah pergi ke Melaka tadi, kita berhenti di satu kawasan dekat-dekat Negeri Sembilan tu. Kita berhenti pada waktu zuhur. Orang salat zuhur 4 rakaat. Maka kita sampai-sampai tu pada pukul 1:05 tengah hari. Sikit lagi nak zuhur, 1:10 dah. Kita pun duduk ambil wuduk ready. Orang pun azan zuhur. Kalau kita pegang tak boleh, duduklah kita. Tak boleh aku solat ni. Aku tak boleh solat. Orang duduk solat kemai lagi, kita duduk je tak solat. Maka kerana kita nak ikut imam 4 rakaat, boleh kita solat qabliyah zuhur 2 ataupun 4 rakaat. Paling baik 4 lah. Kemudiannya kita solat zuhur 4 plus dengan asar 2. Maka boleh kita nak solat ba'diyah zuhur selepas salatul asar. Terutamanya kalau kita dah sampai destinasi, kampung sebagai contoh, lagi-lagilah kita boleh untuk salat rawatib. Ya? Ataupun kita sampailah ke mana-mana tempat yang kita nak bercuti dengan keluarga tu, dan tempat bercuti tu dekat je dengan masjid, kita pun memang pergi ke masjid je, maka kita disunnahkan untuk salat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Mengikut salatnya. Saya rasa pandangan ketiga lebih tepat. Kalau buat qasar tak payah. Kalau kita buat tamam atau kita mengikut imam, maka kita digalakkan untuk salat rawatib. Wallahualam. Sila tuan-tuan, ada masa sikit lagi? Ya.
Imam solat isyak, kita solat maghrib. Kita solat maghrib dengan imam. Ha. Lepas tu kita jamak lah. Ha. Jamak pasal isyak. Jadi adakah kita terlepas? Oh, fadilat tu. Payah soalan dia ni. Saya tak tahulah nak jawab macam mana. So, imam solat isyak, kita solat maghrib ikut imam. Dapat tak pahala seperti qiyamul lail separuh malam tu kan? Allah alam, saya tak berani komen Nadine. Dia kadang-kadang dia ada beberapa ibadah tu yang mana memang kita let go pahala tu sebab kita mengejar pahala yang lain. Contohnya apa dia? Orang yang bab puasa tu banyaklah. Bab solat ni jap. Bab solat, orang yang let go pahala solat jemaah sebabnya dia sakit perut. Kalau dia tak solat jemaah, maknanya ada banyaklah kekurangan dia. Antaranya bacaan amin bersama dengan imam. Boleh diampunkan dosa-dosa yang lepas apa kan? Pahala mendengar bacaan imam banyaklah lepas. Walaupun dia dapat pahala kerana dia bersungguh nak solat jemaah tapi sakit perut, sampai masjid sakit perut. Jadi Allah Taala boleh kira pahala jemaah pada dia tapi dia tak dapat kelebihan-kelebihan tu. Tetapi mengutamakan pergi ke toilet dahulu walaupun masih boleh tahan lebih diutamakan daripada solat lawan waktu. Sama dengan orang yang berbuka puasa yang kelaparan. Hari tu lapar sangat-sangat, tak tahu nak cerita. Lepas tu pula masjid tu pula jenis habis saja azan maghrib nak qomat terus. Dia bukannya masa yang panjang. Dia terus qomat. Jadi kita ni lapar sangat makan, tiba-tiba qomat. Kita terlepas solat maghrib dalam 2 rakaat sebagai contoh. Mengutamakan makan kerana terlalu lapar sampai terlepas 2 rakaat maghrib lebih utama daripada terus solat maghrib. Tapi kalau kita jenis tahan lapar, tak kisah pun. Bukannya kita tak ada pengalaman nak puasa, dah 30 hari dah puasa hari tu kan. Jadi kita makan sikit, terus masuk dengan imam, itu lebih baik. Tapi ceritanya orang kelaparan dah ni, dia tak tahan dah itu. Maka makan dahulu berbanding solat lebih utama. Hari tu saya terlambat berbuka puasa. Sampai-sampai tu saya kira makan berbuka puasa tu dekat isyak. Dia ada kuliah maghrib dulu, kemudiannya sebelum isyak tu saya pun makanlah, makan nasi. Tengah makan nasi tu, habis saja azan isyak terus iqamah. Aduh. Takkan saya nak tinggal nasi tu, kalau saya tinggal nasi, tak lalu dah nak makan tuan-tuan sekalian lepas solat nanti. Saya pun makan, saya terlepas 1 rakaat. Saya pun ambillah pedoman hadis. Makan, habiskan makanan dulu daripada membazir lebih utama daripada mengejar salat. Jadi kita lepaskan satu bentuk pahala untuk pahala yang lain. Jadi saya tak tahu, dari sudut tu saya tak tahu dapat pahala tak dapat pahala. Tapi mengutamakan urutan salat maghrib dulu baru isyak lebih utama daripada kita nak salat isyak berjemaah dengan imam. Allah Alam. Cuma timbul lagi isu, kalau kita solat 3 rakaat ikut imam 4 rakaat, kacau. Maka tak dicadangkanlah dibuat di Malaysia tuan-tuan sekalian. Tak boleh buat macam tu lah dia. Pergi ke masjid mana-mana, kita solat 3 rakaat, imam solat 4. Kacau ni. Nak kata Wahabi pun bukan Wahabi. Nak gelaran apa tu? Saya tahulah, Allah Allah. Letih kita nak jawab. So kita solat isyak je lah dengan imam. Lepas tu baru solat maghrib. Allah Allah. Ada yang lain? Saya tahu je. Tapi terlepas. Dah masuk waktu maghrib. Oh. Macam mana nak qada? Kita tak dapat berhenti lah tu Haji kan? Tak jumpa tempat dah berhenti. Berhenti kan? Oh, okey, contohnya je. Tiba-tiba dah masuk maghrib. Sebenarnya kalau kita perincikan tu Haji, jazakumullah khairah, wajib kita solat dalam bas. Kalau kita kira. Tapi katakanlah memang kita terlepas pandang, ini contohlah terlepas pandang sedar-sedar dah habis dah zuhur dan asar, masuk maghrib. Maka caranya ialah kena solat zuhur dulu 2, asar 2, baru maghrib 3. Kaedahnya begitu. Tapi kalau kita sampai itu imam solat maghrib dan kita nak ikut imam, pada saya lah saya syorkan ikut je lah imam 3 rakaat plus dengan isyak 2. Barulah zuhur 2, asar 2. Gitu Haji? Tapi kalau kita berhenti di tempat lain, tak ada kaitan pun dengan imam, kita berhenti di surau RNR, maka paling baik zuhur, asar dulu, qada, barulah salat maghrib 3, isyak 2. Allah Allah. Okay.
Jelas tuan-tuan Maaflah takut laju, tak dapat bayangkan apa yang saya sebut tu. Saya minta maaf. Sikit lagi silakan. Boleh. Kita habiskanlah buku ni yang bab terakhir. Boleh tak kita nak panjangkan duduk antara dua sujud? Maka ada dua pendapat, dua mazhab, Hanafi dan Syafi'i tidak membenarkan kita memanjang-manjangkan duduk antara dua sujud. Termasuklah tidak boleh memanjangkan i'tidal, manakala mazhab Hanbali dan Syafi'i termasuk Imam Nawawi membenarkan kita memanjangkan i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Jadi dalam bab ini saya kira kita bebaslah. Sebab Imam Nawawi pun kata boleh kita memanjangkan i'tidal dan duduk antara dua sujud. Tapi dengan syaratnya, biarlah kita rukuk dan sujud pun lama juga. Jadi bila rukuk dan sujud kita lama, maka bolehlah kita memanjangkan i'tidal. Maka sesuailah kita memanjangkan i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Wal akhir tuan-tuan sekalian, ada satu perkara yang saya nak sebutkan sebagai penutup. Kita bincang tentang keutamaan fiqh al-awlawiyat ya. Fiqh awlawiyatnya macam mana? Iaitu dalam kes orang biasa buat solat hajat lepas solat Jumaat tu kan. Masa tu berlaku perang di Palestin masa tu. Macam sekarang pun perang balik ni. Palestin. Jadi bila berlaku perang tu adalah diminta untuk buat solat hajat di Selangor ni. Tak apa, tak ada masalah pun nak buat solat hajat. Tapi saya agak keliru dengan satu perkara, iaitu kenapa kita tidak menggunakan peruntukan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk berdoa dalam solat Jumaat. Yang tu saya keliru sikit. Bab solat hajat tak ada masalah. Ramai je ulama kata boleh solat hajat ni. Berjemaah pun itu tak apalah, itu bukan isu. Isunya kenapa tidak berdoa dalam solat Jumaat. Sedangkan mungkin kita ada sebut sebelum ni, dalam waktu Jumaat kan ada satu waktu doa dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Ulama ni, majoriti ulama pilih dua waktu je. Waktu yang pertama antara asar sampai ke maghrib. Waktu yang kedua apabila imam khatib duduk atas mimbar sebelum salam Jumaat. Artinya sepanjang khatib tu, contohlah khatib berkhutbah dan khatib pun kata, khatib buat ayat, semoga Allah Ta'ala berikan hujan ke negeri-negeri di Malaysia dan seluruh dunia. Kita pun amin perlahan. Itu dibolehkan. Maknanya itu waktu mustajab doa. Terutamanya kalaulah khatib dia baca doa khutbah yang kedua tu, memang kita boleh aminkan. Cuma kita amin dengan suara perlahan lah. Kalau di Masjid Haram tu, saya dengar amin kuat bukan main lagi. Kata ulama tak boleh, dia amin perlahan je. Baik. Dan masa solat Jumaat tu sendiri, sampailah sebelum kita memberikan salam, itulah waktu makbul doa. Jadi saya begitu pelik kenapa tak digunakan waktu yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk kita berdoa sungguh-sungguh dalam solat Jumaat. Boleh saja kita buat permintaan. Tuan-tuan sekalian, kita Jumaat hari ini kita doalah untuk saudara kita di Palestin ataupun untuk hujan kita doa setiap kali sujud. Setiap kali sujud, saya sebagai imam, saya akan baca dulu tasbih 3 ke 5 kali. Kemudian kita doa sikit. Setiap kali sujud. Sekejap je pun. Kalau kita kumpul semua tu mungkin makan masa dalam 1 minit 2 minit je pun. Tak ada orang komen lah. Saya yakin tak ada orang nak marah pun tuan-tuan sekalian. Jadi kemudiannya kita baca doa lagi masa tasyahud akhir. Dan paling baik kita bacalah doa kunut nazilah. Tapi jangan pula kita, isunya isu air. Tapi kita ni Allahumma ahlikil kafaratul munafikin pula. Tak ada kaitan, orang kafir tu orang kafir lah. Ceritanya kita nak doa kunut nazilah pasal kemarau. Jadi bacalah Allahumma skina ghaisan mughisan, mari'an mari'an, nafi'an ghayra dhar, ajilan ghayra ajil sebagai contoh. Baca 3 kali ke 5 kali. Jadi sepatutnya masa tu, habis tu oleh kerana sultannya suruh, kita solatlah hajat. Tapi yang utamanya ialah dalam solat Jumaat itu sendiri kita berdoa. Jadi saya agak confused dengan perkara ini. Kenapa kita mengutamakan doa selepas itu bukannya dalam solat Jumaat itu sendiri. Wallahualam. Apalagi baru-baru ni di masjid tempat saya tu, saya tak kenal tuan-tuan sekalian. Tapi ada orang laporkan pada saya dan saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Dikatakan doa kunut 30 minit solat witir. Saya dengar kalau aku kena malam tu taubat, aku mufarakah dah. Mufarakah tuan-tuan sekalian.
Tak baik. Memang tak digalakkan langsung. Saya kalau terkena tu saya nak tanya juga imam. Kenapa saya nak tanya soalan, tapi kita bukan tanya nak bergaduh lah. Kita nak tanya dengan, nak tahu, nak bincang hati ke hati. Kenapa imam solat tarawih laju? Kenapa imam ringkaskan solat tarawih? Tempat saya laju. Laju dia tempat tu dia, ya Allah, solat tarawih. Pening kepala nak ikut. Jadi kenapa imam ringkaskan solat tarawih? Mesti jawapan imam ialah kita nak tidak mahu menyesatkan makmum. Mesti itu jawapan dia. Okey. Daripada jawapan tu lah saya nak tanyakan. Okey, imam kata tak nak susahkan makmum, maka dia ringkaskan solat tarawih. Tapi kenapa imam panjangkan doa kunut sampai 30 minit? Tak menyusahkan makmum. Jadi ini pelik pemikiran. Dan doa kunut lama-lama ni memang tak disukai oleh ulama'. Dan doa kunut dengan suara yang ditinggi-tinggikan, Allahumma ahlikil kafaratal munafikin, termasuk dalam khutbah Jumaat kan? Bila khatib naik syekh, dia doa kau kuat. Ini Tuhan yang kita minta tu, Tuhan, Allah. Mana boleh kita tinggi-tinggikan suara? Tidak ada adab. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doa tu dengan tadarru', merendahkan diri dan merendahkan suara. Tapi tiba-tiba kita menjerit. Semangat tu semangatlah. Tapi kenapa kita nak doa pada Tuhan sambil menjerit-jerit? Memang ulama tak setuju. Saya baca fatwa ulama-ulama Saudi sekalipun, sebenarnya mereka mengkritik imam yang membaca doa kunut dengan suara yang kuat. Ada kritikan tu. Jadi sebenarnya tak boleh. Jadi pelik. Dan sebenarnya boleh tak boleh kita mufarakah dengan imam apabila imam terlalu panjang, seperti dalam kunut nazilah ataupun masa solat safar imam panjang, jawabnya dibolehkan. Dan elok juga kita bagi nasihat pada imam tu, lain kali jangan menyusahkan orang. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.